Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey ya. Okey. Macam apa cerita hari ni? Ada pair-pair yang okey untuk kita analisis. Untuk kita trading hari ni, profit di swing ataupun intraday ataupun swing. Okey. So sini saya nak tunjuk satu pair iaitu GBP NZD yang mana saya wawarkan daripada minggu lepas bahawa minggu ni akan ada perubahan trend untuk pair GBP NZD. Okey, saya tunjuk balik yang mana saya dah analisis dan saya dah entry pada awal pagi tadi. Okey. Okey, mula sekali saya analisis pada hari Ahad. Okey, apa yang perlu kita buat? Yang pertama adalah kita mencari di mana ada bucu RSI yang tajam hala ke bawah untuk kita dapatkan setup untuk trend buy. Dan jika RSI dan MA tadi berada di atas area 70, 80 dan 90, dan untuk kita dapatkan analisis trend sell, pastikan RSI tadi ada bucu tajam berada di area 70 hingga 90 yang mana yang sesuai, bermakna line RSI tadi mesti berada berdekatan dengan cross di antara RSI dan MA. Okey, di sini kita tengok ada berapa bucu. So kita cari yang terdekat. Okey. Yang terdekat yang berlaku selepas cross. Okey. So di sini tunjuk Di sini ada satu yang pada selepas cross, kedua sebelum cross. Okey. Yang ketiga jauh sikit selepas cross. Okey. So yang mana paling valid adalah saya menggunakan bucu RSI yang berada sebelum cross berlaku, iaitu di sini. Okey. Sebab apa? Dia hampir dengan cross di antara RSI dan MA. Itu yang sangat penting sekali bermula kita membuat analisis. Okey. Bermula kita buat analisis. Kalau yang di sini, okey, di sini benda yang hampir dah berlaku. Maksudnya benda dah hampir open market. So benda ni kalau kita nak buat analisis, so pagi tadi masa open market kita tak boleh jadikan dia terus entry. Sebab apa? Tak cukup syarat. Syarat dia selepas kita letakkan vertical line, kita kena letak horizontal line. Selepas kita letak horizontal line, kita kena menunggu candle yang ketiga open, baru kita boleh mula entry. Okey, dan sekarang ni apa yang berlaku, saya menggunakan tanda line RSI yang berada sebelum cross, sebab ini analisis semalam. Okey, selepas kita letakkan line vertical line, kita masukkan yang kedua adalah line horizontal. Okey, horizontal mesti start. Okey, di candle yang kedua. Dan apabila candle yang kedua kita letak, so entry kita akan menunggu candle yang ketiga. Okey, close candle yang kedua, candle yang ketiga baru kita entry. Okey, di sini saya meletakkan penny order tadi dan saya tengok harga tidak terus turun dan dia terus naik. Jadi apa yang berlaku, saya terus entry instant. Okey, saya letakkan instant 3 entry. Okey, di situ. Dan jika dia turun lagi di bawah line warna koko tadi, so saya tukar line tadi, saya tukar warna. Sebab saya tak warna merah kan, warna pink atau merah, so kita tak warna merah lah, senang untuk kita faham. Okey, line warna merah. Line warna merah, tak boleh. Warna merah sama dengan harga price. So kita tukar warna pink balik. Okey, warna pink Okey. Apabila harga, jika dia turun melepasi warna pink ni 2.02040, baru kita akan top up entry lagi. Okey, kita akan jadikan penny order lagi. Dan jika dia tidak berlaku penurunan, bermakna dia akan terus naik. Okey. Okey, apabila kita dah siap di sini, so kita akan nampak trend. Okey, bila kita siap, letakkan vertical line dan horizontal line dan sudah berlaku cross, di situ kita akan nampak pergerakan RSI sudah berlaku mengarah ke mendaki ataupun kenaikan. Dan MA tadi dia apabila dia selepas cross, so kita hanya menunggu dia telah mencecah line 10. Apabila mencecah line 10, so untuk next candle H4, so dia akan melakukan perubahan arah menaik. So bermakna di situ trend sekarang sudah berubah ke arah trend buy. Okey, dan kita boleh entry sekarang.
Masih lagi belum terlambat. Sebab apa? RSI pun masih berada di area 30 lagi, belum cecah 50. So masih cantik untuk kita entry. Okey, banyak yang mesej tanya saya, di mana kita nak TP, di mana kita nak TP. Okey, saya fokus sikit untuk intraday dan swing ya. Okey, untuk intraday dan swing, nak TP dia, okey, bagi intraday kita boleh tengok di time frame yang kecil. Okey, di time frame yang kecil sekarang ni RSI sudah mencecah line 50. Betul tak? Cuba tengok. Okey, apabila mencecah 50, di mana kita nak TP? Okey, TP ni ada dua cara yang kita boleh buat. Jika kita nak monitor, saya sarankan menunggu sehingga RSI mencecah line 70 close untuk intraday. Ataupun kita membuat kiraan pips. Berapa pips yang kita nak profit, kita letakkan siap-siap TP di situ. Okey, untuk GBP NZD. GBP NZD ni pergerakannya semua orang tahu, memang laju, dia lebih kurang macam gold. So berapa pip yang sesuai untuk kita letak. Okey, so kita letak, itu terpulang pada individu. Dan jika kita nak fokus pada swing, kita boleh tunggu RSI sekarang ni yang berada di area 30, dia akan naik sehingga 70 baru close. Di situ pergerakan dia banyak pip. Okey, tetapi saya di sini saya fokus pada pergerakan kita kata range pergerakan GBP NZD ni. Okey, kita ada, jika ada masa sahabat-sahabat boleh analisis ataupun boleh buat kaji setiap pair pergerakan dalam masa tempoh 1 minggu ataupun menggunakan time frame H4, so berapa jauh pergerakan dia naik dan turun. So di situ kita akan nampak. Okey. Okey, sekarang ni saya meletakkan, ada TP saya letakkan. Okey, saya letakkan TP saya. So TP ni okey, bergantung kepada pergerakan kenaikan RSI tersebut. Jika RSI mencecah 70 tetapi masih belum mencecah TP saya, kalau yang follow nak close dah boleh close. Jangan hold lagi. Sebab apa? Kita kata mental kita ni, emosi kita nak kawal ketika profit memang susah. Tetapi bila keadaan floating, kita mampu menahan floating tersebut. Tetapi bila keadaan profit, kita menjadi, orang kata apa, sebuah salah. Nak close tak close. Kalau tak close lagi dia turun, kalau close lagi dia naik. Okey, dia akan jadi keadaan macam tu. So apabila kita dah biasa dengan keadaan swing, so kita akan relax, kita akan smart, kita menunggu. Okey, jadi saya punya target saya ada dua untuk yang baru dalam bidang swing dengan teknik yang saya kongsikan. So dia boleh close dalam time frame H4 apabila RSI mencecah 70, line 70. Okey, line di sini 70. Okey, saya letakkan sikit bagi nampak. Line di sini 70. Okey, di sini line 70. Okey, 025. Okey, dan apabila dia turun, so kalau lah contoh lah kata kita duk berada di kita kata arah buy untuk mendapatkan TP arah sell. Okey, TP arah sell. So kita boleh menunggu sehingga line mencecah 30. Okey, untuk close. Okey, itu saja. Kalau kita masuk sell, kita tunggu dia turun sehingga mencecah line 30, kita close. Dan jika dia buy mencecah 70, kita close. Okey. Okey, itu saja dia punya SOP dia, mudah saja. Okey, cara SOP dia. Okey. Dan jika yang dah lama dalam bidang swing, so dia nak hold lagi profit dia, macam mana yang saya tunjuk sebelum-sebelum ni, GBP NZD, USD CAD, gold ataupun euro USD, UJ. Okey, so saya menunggu lagi. Walaupun dia mencecah 70 tapi saya masih hold. Sebab apa? Okey, pergerakan MA setiap trend dia akan follow RSI. Bermakna apabila RSI mencecah 70, MA tadi akan follow mencecah 70 juga. Okey. Berapa pip saya tak boleh bagi tahu. Sebab apa? Pergerakannya bergantung kepada semasa. Okey. Jika ada news besar, so dia akan pergi jauh lagi. Jika tak ada news, dia akan bergerak, kita kata smooth, slow kan. Okey. Okey, di situlah cara saya analisis setiap pair
Tak ada saya guna teknik lain. Banyak yang kata tuan guna teknik lain ke ni? Sebab kita boleh dapat harga di akar dan harga di pucuk, entry di pucuk, entry di akar. Okey, tidak. Ini sahaja yang saya guna. Okey. So kalau kita fokus elok-elok, sabar dan jangan tamak. So cukup dengan entry yang kita masuk tadi untuk kita hold di intraday, iaitu kalau di intraday kena ingat RSI akan mencecah line 70. RSI akan mencecah line 70 close. Dan jika nak swing jauh sikit, menunggu RSI naik sehingga line 70 baru close. So benda ni sama apabila berlaku dalam keadaan sell. Benda yang sama. Okey. Okey, saya rasa setakat dulu untuk saya share hari ni, pagi ni, dan saya refresh balik untuk kita kata membantu lagi sahabat yang tak berapa nak jelas lagi cara nak dapatkan line vertical dan horizontal tadi di mana kita nak letak. So saya dah jelaskan. Okey, pastikan entry dalam keadaan sabar dan jangan kita kata melawan trend. Kalau kita melawan trend, kita akan mendapat satu floating yang besar dan kita akan terus cut. Sebab apa? Kita tak mengetahui apakah trend yang sebenar. Tetapi jika kita fokus dan kita dapatkan satu trend tersebut, walaupun kita close di H1, kita boleh entry lagi untuk next entry di arah yang sama. Okey, contoh di GBP/NZD, jika kita dah close di intraday ataupun di H1 tadi mencecah 70 RSI, so bila dia close, so kita boleh relax sekejap, kita bagi price turun balik, buat retrace, kita boleh entry lagi sekali arah yang sama, iaitu arah buy, bukan kita ambil arah sell. Kalau kita tengok di time frame yang kecil, dia akan nampak trend buy sudah habis dan akan berlaku trend sell. Sebab apa? Dia dah cecah line 70 dan melakukan satu cross. So di situ kita akan nampak okey, trend ini sudah habis. So kita akan masuk lawan arus. Apabila kita masuk lawan arus, apa akan berlaku? Price pusing balik terus arah yang H4 sekarang, iaitu arah buy, terus akaun kita akan floating, kan? Di situ kita kena menitik beratkan keadaan. So saya rasa sekat dulu. Okey, yang mana yang berminat nak dapatkan info lagi, so nanti boleh klik link channel Telegram yang akan saya letakkan nanti di bawah video nanti. So sahabat-sahabat bolehlah join grup tersebut dan baca maklumat yang saya beri dan analisis yang saya berikan, dan result entry yang mana saya tunjuk dan saya bagi supaya kita boleh nampak di mana poin-poin ataupun zone-zone yang perlu kita entry dan di mana zone-zone yang tak perlu kita entry. Okey, so saya rasa sekat dulu. So kita akan jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.